Ini Hassan Khomeini, cucu kepada Ruhollah Khomeini, pengasas Republik Islam. Dan anda akan melihat dan mendengar dia bercakap sekarang. Satu perkara yang sudah pun menggugat sepenuhnya perjanjian damai sebelum ia dimuktamadkan. Muzik ya sudah tentu. Kerana kebaikan yang amat besar yang Allah berikan kepada kita, sedangkan sebenarnya kita langsung tidak layak atau berhak menerima rahmat sebegitu. Darah suci telah ditumpahkan. Dan beberapa nama terucap dari bibir kita. Muzik. Mungkin itu adalah satu kebaikan dan muzik. Satu rahmat yang datang daripadanya. Hasil ini sampai kepada kita. Muzik. Kamu bersama aku, masa berada di sisiku. Kebaikan dan semangat abadi ada bersamaku. Baiklah, itulah hasilnya. Jika kamu ingin memelihara perkara ini, kamu memang memerlukan konflik-konflik yang tidak membuahkan hasil itu. Yang merupakan hasil daripada makna-makna ini. Hentikan itu. Muzik. Kedua, semakin kita berusaha mulai hari ini, kita akan memulakan jihad besar itu. Semua 39 hari itu menurut Nabi adalah jihad kecil. Muzik mulai hari ini adalah jihad besar. Untuk mengekalkan hasil kemenangan ini, kita sekarang perlu memulakan jihad besar ini dalam diri kita sendiri. Muzik. Jadi kita akan menjadi lebih rendah hati di hadapan orang lain. Muzik. Jadi semakin kita mampu berusaha, semakin jelas dan nyata bahawa dalam 39 hari ini kemampuan negara adalah jauh lebih besar daripada hasil yang kita perolehi daripada mereka. Muzik. Kita mesti melaksanakan kepungan sepenuhnya melalui jalan laut, Tuan Menteri. Sebelum mesyuarat bermula, ramai yang berkata kita akan mampu mengatasi cabaran ini dengan menggunakan strategi baru. Muzik. Sikap strategik yang sama oleh orang Amerika ini boleh menjatuhkan gergasi-gergasi besar dunia yang kita kenali. Keupayaan Republik Islam dan rakyat Iran adalah jauh lebih besar daripada apa yang kita peroleh daripada kumpulan ini. Muzik, muzik, muzik. Muzik. Kenyataan itu dibuat di Iran dalam pertemuan dengan pengurus Kementerian Jihad Pertanian. Tetapi berat politik frasa itu jauh melangkaui sektor pertanian. Ia datang tepat pada masa apabila Trump cuba mengikat rejim Iran kepada satu perjanjian dan menghalang Teheran daripada menjual kekalahan sebagai kemenangan. Sayap agama Iran bertindak balas seperti orang yang merasakan kepungan semakin ketat. Daripada mengakui keletihan ketenteraan, pengasingan dan kos dalaman, mereka cuba menyusun semula naratif dan mempersiapkan masyarakat untuk fasa baru penentangan. Ini bukan pengisytiharan rasmi perang konvensional, tetapi ia adalah mesej ideologi yang kuat terhadap Israel, terhadap Amerika Syarikat dan terhadap sebarang konsesi sebenar. Apabila seorang tokoh simbolik rejim bercakap tentang jihad besar sejurus selepas perang, persoalan yang timbul ialah apa yang sedang disediakan oleh Tehran. Kenapa ucapan ini muncul sekarang? Bagaimana Trump dan Israel akan bertindak balas terhadap isyarat agama baru ini? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Hassan Khomeini muncul, Kuba mengubah suasana pasca perang menjadi mobilisasi politik. Ucapan itu, yang diterbitkan oleh sumber-sumber Iran, mengatakan bahawa rakyat Iran kononnya menjadi pemenang mutlak dalam perang baru-baru ini. Bahawa 39 hari sebelumnya adalah jihad kecil dan kini jihad besar akan bermula. Beliau juga meminta agar pertikaian dalaman dihentikan dan menggesa masyarakat Iran untuk meningkatkan daya tahan mereka demi mempertahankan apa yang beliau sebut sebagai kemenangan. Pesan itu mudah difahami. Rejim itu mahu mengelakkan perpecahan dari dalam, menghalang rakyat daripada menuntut pertanggungjawaban atas kos perang dan mengekalkan imej kekuatan terhadap Israel dan Amerika Syarikat. Mesyuarat itu berlangsung di Iran, di hadapan pegawai-pegawai yang berkaitan dengan Kementerian Jihad Pertanian. Suasana birokrasi itu tidak mengurangkan impak politiknya. Hassan Khomeini bukanlah seorang tokoh biasa dalam sistem Iran.
Dia membawa nama keluarga pengasas Republik Islam dan bercakap kepada golongan agama yang menganggap setiap perkataannya sebagai petunjuk arah. Apabila dia menggunakan ungkapan jihad lebih besar, dia cuba mengalihkan peperangan dari medan ketenteraan kepada medan dalaman, moral, sosial, dan politik. Dalam kata lain, sayap keagamaan menyeru rakyat untuk menanggung lebih banyak tekanan, menerima lebih banyak pengorbanan, dan terus setia kepada rejim. Disinilah frasa Islamisme mendedahkan saat genting Teheran. Rejim itu baru sahaja melalui perang dengan Amerika Syarikat dan Israel melihat struktur ketenteraannya ditekan. Mereka melihat saat Hormuz menjadi pusat krisis dan kini perlu menangani perjanjian yang diatur oleh Trump di bawah pemerhatian antara bangsa yang ketat. Kerajaan Iran cuba mengatakan bahawa mereka telah bertahan, manakala pihak agama cuba mengatakan bahawa mereka telah menang. Tetapi tindakan Teheran sendiri untuk membuat seruan menunjukkan bahawa rejim itu sedar bahawa peperangan sebenarnya belum berakhir dalam masyarakat Iran. Pertempuran seterusnya adalah untuk mendapatkan kepatuhan dalaman. Dalam pertemuan G7, para pemimpin negara-negara besar menyokong rancangan Amerika untuk membuka semula Selat Hormuz dan melanjutkan gencatan senjata yang masih rapuh. Sementara Trump mengatakan bahawa perjanjian itu menghalang Teheran daripada bergerak ke arah senjata nuklear, pemimpin lain menuntut langkah seterusnya. Kerana menurut kerajaan, memorandum itu masih meninggalkan beberapa perkara berbahaya di luar perjanjian. Rejim Iran cuba membeli masa dalam kelompongan ini. Ucapan Hassan Khomeini selari dengan gerakan ini. Di luar, Teheran berunding. Di dalam, mereka menyeru penentangan untuk khalayak luar. Mereka bercakap tentang perjanjian, gencatan senjata dan pembukaan Selat Hormuz untuk penyokong dalam negeri, tetapi bercakap tentang jihad, kemenangan dan pengorbanan. Kedua-dua sikap ini adalah perkara yang membimbangkan Israel dan sekutu-sekutu Trump. Diplomasi mungkin boleh cuba menahan konflik, tetapi jentera ideologi rejim terus menyemarakkan idea konfrontasi yang berpanjangan. Israel menerima suasana ini dengan penuh curiga. Kerajaan Israel sudah pun menjelaskan bahawa mereka tidak terikat dengan sebarang perjanjian, bahawa mereka tidak akan mengutamakan kepentingan keselamatan mereka sendiri. Benjamin Netanyahu menegaskan bahawa dengan atau tanpa perjanjian, Iran tidak akan memiliki senjata nuklear. Hassan Khomeini cuba menyampaikan versi lain kepada rakyat umum. Dia bercakap tentang kemenangan, tetapi menyeru kepada penentangan. Bercakap tentang perpaduan, tetapi mengakui wujudnya pertikaian dalaman. Bercakap tentang jihad besar, tetapi meletakkan fasa baru ini dalam masyarakat. Rejim itu tahu bahawa perang luar akan membawa tekanan dalaman, keluarga tertekan, ekonomi tersekat, sekatan, ketakutan, pengasingan dan kehilangan kepercayaan tidak akan hilang. Dengan ucapan keagamaan, jihad besar diperkenalkan dalam tradisi agama sebagai perjuangan dalaman, disiplin diri, kawalan dan ketabahan. Cuma dalam rejim seperti rejim Iran, bahasa ini mendapat fungsi politik. Ia digunakan untuk memberitahu rakyat bahawa mengadu, berpecah, mempersoalkan atau menuntut boleh dianggap sebagai kelemahan di hadapan musuh. Frasa itu menjadi alat kawalan sosial. Masalahnya bukan sekedar perjanjian yang ditulis. Masalahnya ialah sistem tekanan yang dicipta oleh Teheran di sekitar Israel, di Teluk dan di beberapa tempat di Timur Tengah. Percubaan untuk menyediakan fasa kedua terhadap Israel lebih jelas dalam bahasa yang digunakan berbanding arahan ketenteraan yang jelas. Rejim itu tidak perlu mengumumkan perang baru secara rasmi di atas kepala surat rasmi. Untuk mengekalkan konflik itu hidup, cukup dengan menghidupkan retorik penentangan, meletakkan Israel sebagai musuh kekal, menganggap perjanjian itu sebagai langkah taktikal dan menyeru rakyat untuk menanggung tekanan baru. Inilah mekanisme yang membimbangkan. Perang mungkin reda di medan ketenteraan, tetapi terus membara dalam ucapan keagamaan. Selepas berminggu-minggu perang, tekanan ekonomi dan ketidakpastian, pelbagai puak dalam rejim bersaing untuk menentukan hala tuju seterusnya. Satu pihak mahu berunding untuk mendapatkan ruang bernafas, manakala satu lagi mahu mengambil pendirian lebih keras supaya tidak kelihatan kalah. Israel memerhati permainan ini dengan teliti kerana mereka sudah mengenali coraknya. Rejim itu perlu rakyat percaya bahawa mereka menderita kerana menang, bukannya menderita kerana diheret ke dalam konfrontasi. Mahal harganya. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam keterangan video.
Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves,